Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan-tuan yang mulia, pada zaman dahulu ada seorang raja, dia buat istana yang amat besar, kemudian mewah. Istana dia ni penuh dengan hiasan emas dan perak. Lepas tu dia buat jamuan yang besar-besaran. Dia ajak semua rakyat jelata dia, dan mana-mana orang yang datang ke negeri dia, tetamu, untuk mendatangi dan makan jamuan dia. Dan setiap orang bila sudah makan akan bertemu dengan dia. Secara bermuka-muka dia bertanya, bersemuka, apa kurang istana saya? Istana betul ni mana cacat? Semua rakyat dia yang makan ni puji, tak ada cacat. Sangat sempurna. Makan dia pula sangat sedap. Songa. Tak ada yang kata istana tu ada kekurangan. Akhirnya datang seorang tua. Orang tua ni, dia sudah makan, juga ditanya. Dan orang tua ni kata, nak berapa cacat? Dia kata, carilah satu kecacatan, kekurangan. Orang tua kata, aku boleh beri 2 kecacatan. Lalu raja terkejut, menyirak darah dia. Pasal apa? Pasal istana dia ni dikatakan ada kekurangan. Dia pun tanya, cakap, yang pertama apa? Maka kata orang tua tu, yang pertamanya istana tuanku ni lama-lama dia akan jadi usang. Dia akan jadi buruk. Dia akan jadi usang. Yang kedua pemilik dia ni, dia akan mati. Tidak kekal di sini. Raja terkejut. Lalu dia pun tanya balik. Orang tua, ada tak satu tempat istana dia tidak usang dan pemilik dia tidak mati? Nah, pasal dia ni tidak beriman. Kata orang tua ni, dia kata ada, iaitu di syurga. Di syurga ni untuk orang yang percaya pada Allah, orang yang Islam, maka dia akan dapat bangunan istana yang kekal. Kemudian dia tidak akan mati selama-lamanya. Jadi dalam itu disebut khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian orang raja tadi pun rasa insaf dan dia pun masuk Islam. Dia pun menerima iman, ditanya orang tua tadi. Kisah yang kedua ialah berkenaan dengan seorang arkitek yang buat bangunan di negeri Eropah. Yang mana dia ni selalu baca Al-Quran. Lepas tu dia baca Al-Quran ni ada air yang mengalir. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Yang mana syurga tu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada anak sungai. Lalu dia pun bikin ataupun buat di rumah dia ni satu ruang yang besar. Dia buat air terjun, kemudian air itu mengalir. Dia buat replika batu air terjun. Kemudian setelah dia buat tadi, hari-hari dia duduk situ. Satu hari dia balik kerja dengan amat penat. Penat yang amat sekali. Lalu dia pun fikir lagu mana nak rehatkan diri. Dia pun duduk depan air terjun tu, dia tengok air terjun. Dia tak buat apa-apa. Dia cuma menghayati. Dia cuma duduk dan mendengar bunyi air terjun. Sambil dia fikir karya dia ni memang hebat. Dia puji karya dia sendiri. Selepas 15 minit, dia hilang penat. Segala kepenatan dia tu hilang. Padahal dari segi logik, orang penat macam tu, tidur 3 hari, baru hilang penat. Bila hilang, dia pun rasa kagum. Rupanya orang dalam syurga ni, di antara sebab mereka ni tak penatnya, bagi dia lah, iaitu mereka duduk dalam suasana air terjun. Yang mana air terjun dia boleh menyebabkan orang yang penat menjadi segar, kembali kesegaran. Dengan sebab ini, arkitek tadi telah masuk Islam. Dengan sebab ini, barulah dia masuk Islam dan baru dia mendalami lagi ilmu tentang Islam. Ini baru satu yang dia cuba hayati masuk Islam, kerana ada air terjun yang dia buat boleh mendatangkan ketenangan pada diri dia. Kemudian berkenaan dengan
lamanya akhirat tadi, abadan. Kembali kepada cerita yang pertama, yaitu khalidina fiha abada. Kamu akan duduk di dalamnya kekal. Seorang ulama menulis dalam kitab dia untuk dia tunjukkan berapa lama hari akhirat. Dia kata bayangkan seluruh muka bumi ini dipenuhi dengan biji-biji rin, iaitu gandum, dari bumi ini sampai ke langit. Cuba kita faham, masa itu mereka faham bumi ini kacau. Bumi ini kacau, maka daripada bumi ke langit itu bubuh gandum sebanyak-banyaknya. Bumi ke langit ni tuan-tuan yang mulia, kata Nabi, perjalanan 500 tahun. Jarak dia 500 tahun perjalanan. Artinya kalau kita naik unta, dengan jatuh dia tu, nyok. Unta jatuh ni serupa dengan gajah jatuh. Saya biasa ikut sarkas waktu bersemula. Gajah dia jatuh, nyok. Tapi kita ni kena hungar. Kita budak ni kena hungar, baru padan dengan langkah dia. Bahawasanya luah jangka dia. Macam kita hungar, recuk angin, orang sini kata. Jadi, perjalanan untuk 500 tahun untuk mengerti, itulah jarak antara langit dan bumi. Maka jarak tu dia letak gandum, butir gandum. Kemudian 1000 tahun, seekor burung merpati datang ke bumi makan sebutir. Gandum yang banyak tadi, 1000 tahun mari makan sebutir. Lepas 1000 tahun mari makan sebutir. Lepas 1000 tahun mari makan sebutir. Setiap 1000 tahun dia mari makan sebutir. Lama gandum tu akan habis. Pasal apa? Pasal tidak ditambah. Gandum tu akan habis. Nak cerita berapa lama tu tahu? Bahawasanya gandum tu akan habis. Tetapi akhirat, syurga ke, neraka ke, abadan. Tidak akan habis selama-lamanya. Saya boleh tambah. Dia kata 1000 tahun semestinya. Saya tambah, katakan 1,000,000 tahun semestinya. Atau 10 juta tahun semestinya. Atau 1000 juta tahun semestinya. Burung pati mari makan, 1000 juta tahun semestinya. Lepas tu 1000 juta tahun semestinya. Lama, habis akhirat. Lama-lama habis gandum tu. Tetapi akhirat tidak akan habis. Inilah yang dikatakan abadan, selama-lamanya. Maka marilah kita pergi ke akhirat katanya, kerana di sana nikmatnya tidak akan habis. Sekianlah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.